Al-Imam Al-Ghazali apa dia kata? Tersalah mengkafirkan satu orang Islam lebih berat daripada tersalah mengislamkan 1000 orang kafir. Maksud dia apa? Ada 1000 orang kafir di sisi Allah, kita tersalah, kita anggap dia itu Muslim. Ini lebih ringan daripada ada satu orang Islam di sisi Allah, kita tuduh dia kafir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Surau Al-Ansar Masjid Bandar Tun Husin On, kepada pengurusi majlis yang saya kasihi, kepada segenap para asatizah, para alim ulama, para masyayikh, para a'immah yang dikasihi semua, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kesempatan untuk saya yang hakir dan fakir ini berada di Surau Al-Ansar yang mulia ini, yang mana terakhir saya menjalankan kaki di surau ini adalah 2019 kalau tak salah, sebelum Covid, tak lama sebelum Covid. Dan alhamdulillah dapat datang lagi setelah Covid di surau yang mulia ini. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat uzma baginda kita berharap di akhirat kelak. Dan pada majlis yang mulia ini sebenarnya adalah majlis yang disebutkan oleh pengurusi surau tadi adalah majlis cinta Rasul, malam cinta Rasul. Tapi judul yang diberikan kepada saya akidah. So saya pun confused. Ini akidah ke cinta Rasul? Maka untuk itu hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita nak tasalluh bukan tadaddud. Maksudnya nak damaikan bukan nak lagakan. Maka judul dua ini kita damaikan, iaitu akidah umat Islam di dalam mencintai Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, apabila kita membincangkan dan membahas tentang akidah, jadi dulu saya ingat lagi waktu 2019 saya berada di sini, judul yang saya berikan adalah Maratibul Aqidah, iaitu tingkatan-tingkatan akidah, mula daripada akidah yang paling rendah, yang awam, naik sampai akidah yang mana orang atau di kalangan para anbiya dan para awliya-Nya tenggelam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita rewind sikit sahaja tentang akidah, sebab masih banyak orang confuse definisi akidah itu apa. Jadi akidah ini adalah simpulan hati kita. Itu akidah. Maksud simpulan hati itu apa? Ustaz tak boleh nak faham. Akidah ini benda yang kita pegang, kita percaya, kita iman dan kita tanam dan ikat dalam hati. Itu akidah. Jadi kalau sekadar sembang kosong, kan, kita bersembang kosong, itu tak boleh dikatakan akidah. Kita duduk bercakap, kita duduk berberi pendapat, itu belum tentu akidah. Lebih-lebih lagi ni zaman orang nak pilihan raya ni, ceramah tak tu kan, hentam sana hentam sini, terkeluar beberapa kalimat-kalimat yang mungkin dianggap tidak sesuai. Bolehkah kita terus kata itu akidah fulan bin fulan, maka dia itu sesat atau dia tidak sesat dan lainnya? Tak boleh.
Kerana itu ceramah yang bersifat motivasi atau kerana ada sebab-sebab emosi yang mengeluarkan perkataan yang mungkin tidak layak atau mungkin tidak disengajakan, yang akhirnya dapat dituduh macam-macam yang sebenarnya bukan daripada pegangan hati seseorang. Kerana yang dimaksud dengan akidah, dia kena letak dalam hati, dia ikat, dia tambat, dia pegang, itu akidah. Contoh dia, kita umat Islam pegang Tuhan satu ke dua? Satulah, bukan dua. Kerana apa? Itu akidah, Esa, tauhid. Di apapun pun itu, dipaksa macam mana pun itu, orang Islam pertama sekali dia pegang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Titik. Itu yang dia pegang. Dia tak ke kiri, dia tak ke kanan. Betul ke tidak? Itu adalah yang dinamakan akidah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cuma bila kita berbicara akidah, akidah yang kita pegang, yang kita sepakat, yang kita pegangi, yang kita lazimi, terutama bagi kita yang berada di negeri Selangor. Kalau tak salah, bandar ni bandar Selangor. Surau ni berada di bawah Selangor, berarti dia tertakluk pada fatwa dan ketetapan yang ada di negeri Selangor. Maka di dalam hal ini, akidah yang dilazimkan di negeri Selangor adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Yang betul ke tidak? Ahli sunnah wal jamaah. Cuma nanti orang gaduh, semua orang ngaku ahli sunnah. Maksudnya semua orang ngaku ahli sunnah, ialah tidak ada manusia nak kata dia kicap nombor 2, tak ada. Semua nak kata kicap nombor 1. Orang Syiah pun hari ini dia taqiyah, dia kata dia ahli sunnah. Paling-paling tidak dia kata kami ahli sunnati wal bait. Maksud ahli sunnah dan ahli bait. Kerana itu dia kata dia itu adalah ahli sunnah, padahal dia itu Syiah misalnya. Hakikatnya yang namanya akidah ahli sunnati wal jamaah yang dipegang oleh kita adalah seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, adalah akidah mengikut neraca Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kita kena jelaskan. Kerana apa? Sekarang ni semua orang banyak pakai baju nama Asy'ariyah, nama Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi isi akidahnya bertentangan dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana apa? Hadirin wal hadirat, cuba kita lihat sejarah, kembali kepada sejarah dari awal. Zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatin wahidah, semuanya satu umat. Mereka tidak berpecah belah. Ya, kerana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada syubhat, mereka tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda jawab kepada para sahabat. Dan sahabat pegang itu sebagai bahagian daripada akidah. Mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Mereka cinta sehingga mereka juga yakin bahawa dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala urusan mereka terjawab, dan memang benar. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dilantiklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq salah seorang sahabat yang teragung. Jadi sahabat Sayyidina Abu Bakar ni cinta kepada Nabi ni, Masya Allah. Tapi pegang teguh dengan tauhid juga, Masya Allah. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan ketika menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar, dia mengatakan kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh para sahabat dan umat Nabi Muhammad, nescaya menang iman dia lagi. Hadirin wal hadirat azakumullah. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat yang sangat-sangat istiqamah, sangat-sangat berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan kita tahu kisah Sayyidina Abu Bakar ni, kalau ada nak jihad, nak kena
nafkahkan hartanya, dia nafkahkan semuanya, 100% hartanya, diberikan macam tu je. Tak ada pula zaman tu orang kata, Sayyidina Abu Bakar, kau zalim dengan keluarga kau. Tak ada. Hari ini kita sikit je, ini zalim kan? Betul ke tidak? Ini ta'assub dengan agama. Sayyidina Abu Bakar, semua harta dia gadaikan, diberikan kepada umat Islam untuk jihad fisabilillah. Tapi pada waktu zaman sahabat, perpecahan akidah tersebut tidak berlaku, tidak wujud, kecuali masuk ketika yang betul-betul ketara, ketika khilafah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ini diakui oleh para sahabat, para ulama, memiliki segudang ilmu yang banyak. Seorang sahabat yang memiliki keistimewaan yang dimuliakan oleh para tabi'in dan para sahabat yang lain. Tapi dia juga telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis bahawa tentang terjadinya fitnah dimulai dengan zaman Sayyidina Uthman, lalu masuk zaman Sayyidina Ali, dan setelah itu terjadilah perang yang dipanggil perang Siffin. Kita tahu kan zaman tersebut. Maka pada waktu itu terjadinya perang Siffin yang akhirnya antara Muawiyah dengan Ali tidak jadi. Ali dah nak menang dah, tak jadi nak menang. Kerana waktu itu dia letaklah mushaf di atas tombak. Dia kata al-hukmu lillah, al-hukmu lillah, hukum tu dikembalikan kepada Allah. Ya. Maka para sahabat ni yang duk bunuh sesama sahabat ni, Muslim sesama Muslim ni tengah bunuh, saling membunuh saudara, sesama saudara Islam. Berhenti ketika itu. Berhenti untuk diadakan tahkim yang akhirnya tak jadi memenangkan mana-mana pihak. Peperangan itu berhenti, yang menyebabkan ada di kalangan pasukan Ali tak puas hati, marah, tak puas hati, dan mereka kharaju tu mereka sama keluar daripada barisan Ali dan membentuk fraksi yang baru, dipanggil yang kenal pada waktu itu sebagai golongan Khawarij. Khawarij itu dari perkataan kharaja, kharijun, orang yang keluar, beberapa orang keluar, plural dia Khawarij. Maka Khawarij ni kalau kita lihat dalam Muwatta Imam Malik dah sebut dah kisah Khawarij ni. Dalam hadis yang diriwayatkan, mereka ini bacaan Al-Qurannya sebaik-baik bacaan. Jadi kalau mukrik ni bacaan Al-Quran tu paling sikoh, paling benar. Mereka ni sangat hebat. Mereka ni solat sampai terlihat tanda-tanda sujud. Berarti orang tekun solat. Bukan tak tekun solat, tekun solat. Quran sebaik-baik Al-Quran bacanya. Maksud sebaik-baik bacaan. Akan tetapi bacaan dia tidak melebihi tenggorokannya. Ini majas, metafora. Maksud dia tidak lebih daripada tenggorokan dia. Kerana apa yang dia baca daripada ayat-ayat Al-Quran, apa yang dia baca itu tidak diamalkan, apa yang dibaca itu tidak dipegang oleh mereka. Berarti mereka ni termasuk orang-orang yang sesat. Kerana apa? Terlihat paling ketara di zaman itu adalah mereka ini pertama sekali yang dia buat adalah dia mengkafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini kita ahli sunnah, akidah kita yang kita pegang, Ali sahabat Rasul, ahli bait Rasul, maka dia adalah termasuk orang-orang yang hebat, khalifah yang keempat, termasuk orang yang paling dimuliakan. Dia telah mubasysyiruna bil jannah, orang yang dah dikhabarkan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam akan masuk syurga. Berarti dia betul, dia tak akan sesat, dia tidak akan kufur. Betul? Lalu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, ingat definisi yang diberikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah.
Orang siapa yang dipanggil dengan sahabat? Orang yang pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap lahzah, tak kisah kecil atau besar, dan dia dalam keadaan beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia itu adalah sahabat. Kalau dia pernah bertemu baginda tidak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab, dia bukan sahabat. Pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, tapi tidak bertemu secara jasad, hanya bertemu secara mimpi, itu namanya bukan sahabat. Itu disepakati oleh para ulama. Kerana apa? Sahabat dia kena bertemu secara jasad. Hidup zaman baginda, beriman dengan baginda, tapi tidak bertemu secara jasad, juga tidak dikatakan para sahabat. Kerana tidak bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tentunya lebih dalam perkara itu dibahas oleh para ulama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalam hal ini Muawiyah radhiyallahu anhu dia Islam setelah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah maksud dia, iaitu setelah dibukanya kota, dalam arti setelah kemenangan baginda sallallahu alaihi wasallam menakluk kota Makkah. Ketika berimannya Sayyidina Muawiyah ini, dia lazim dengan keislamannya. Buktinya, setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia berada di bawah pemerintahan khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di bawah pemerintahan khilafah Umar al-Khattab, menguasai sampai di kota Damaskus. Ingat kan pada waktu itu, dan dia menjadi governor di kota Damaskus. Kita tahu setelah pada zaman Sayyidina Khilafah Sayyidina Osman bin Khattab, Sayyidina Osman bin Affan yang masuk Ahlul Bait, dia juga pada waktu Sayyidina dan lain-lain, dia sebagai kutabil wahyu, penulis wahyu. Penulis wahyu ini berarti yang tadwinul Quran, yang mengkodifikasi Al-Quran. Kan mushaf itu sebelum itu zaman Nabi tidak ada yang menulisnya. Kalau menulis pun terpecah-pecah hafazan dan tulisan yang bertebaran. Zaman ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka ditadwinkan Al-Quran. Kita panggil dijadikan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Kerana pada waktu itu ada satu peperangan, banyak di kalangan para hufaz yang mati syahid pada waktu itu. Maka Sayyidina Muawiyah ni memiliki kekuatan dan kepakaran menulis. Tak semua sahabat mampu menulis, kerana banyak ummi yang juga butuh huruf pada waktu itu. Jadi Sayyidina Muawiyah ni termasuk kutahbil wahyi, yang menulis wahyu. Berarti dia ada martabat di sisi umat Islam. Cuma Khawarij ni dia pergi kafirkan Muawiyah. Kerana pergaduhan Muawiyah dengan Ali, kita tahu Muawiyah pada waktu termasuk Ahlul Bait Sayyidina Osman. Dia minta blood money atas kematian Sayyidina Osman. Keluarga dia dibunuh secara tidak adil. Dalam demonstrasi terbunuh Sayyidina Osman. Ali nak menghukum siapa membunuh tak boleh, sebab tak tahu siapa. Ada demonstrasi, meninggal. Contoh dia. Kita hukum semua tak boleh juga. Kan? Banyak orang tak tahu siapa yang membunuh. Contoh dia. Kita hukum semua. Darah yang meninggal satu. Nak hukum semua, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kan? Jadi Sayyidina Ali pada waktu itu memikir yang penting sekarang adalah persatuan umat Islam. Yang itu kita fikir nantilah. Tapi ini tak disabarkan oleh Sayyidina Muawiyah sebagai sahibud dam. Maka Muawiyah pun mengadakan, iaitu yang dinamakan peperangan, panggil dengan peperangan Siffin yang seperti tadi. Tapi Khawarij ni bukan hanya mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Bila dia kafirkan, apa dia kata? Ingat. Jadi golongan Khawarij dia kata, ini berdasarkan ayat Al-Quran. Ini menunjukkan pada hari ini orang duk kata ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, sebut saja, lidah dia sebut Al-Quran dan Sunnah. Tapi betul ke kefahaman yang betul? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul ke kefahaman Al-Quran Sunnah yang ingin kita kembalikan itu? Kerana Khawarij pada zaman itu, dia pakai Al-Quran, bacaan dia paling baik, tak ada orang ingkar.
Tapi seperti yang disebut oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, bacaan dia tidak melebihi tenggorokannya. Kerana apa? Dia pakai ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka dia orang-orang yang kafir. Ini ayat Al-Quran. Maka dia kata, Ali tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Dia pergi terima tahkim yang dibuat oleh Muawiyah. Ali kafir. Muawiyah melawan Ali, khilafah yang sah. Maka Muawiyah kafir. Dua-dua ini kafir. Kalau orang kafir apa kita nak buat? Dalam ayat Al-Quran, wa qatilul musyrikina kafatan, dan kalian semua bunuhlah orang-orang musyrik secara keseluruhannya. Katuk Ali kafir dan jom kita katuk Muawiyah kafir dan ini yang terjadi. Memang betul. Jadi Imam Sayyidina Ibn Abbas pernah dihantar oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah untuk debat dan berhujah dengan golongan Khawarij. Sebab apa? Zaman itu lebih kurang bahasa dia, mereka ni square-headed people. Square-headed people ni ialah kotak lah maksud dia. Narrow thinking, sempit. Ni dah jelas Quran. Ni kufur ni. Kufur, kena bunuh ni. Macam tu lah dia kira. Dia baca ayat Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun qatilul musyrikina kafatan. Kita kena bunuh Ali, kita kena bunuh Muawiyah. Itu cara square-headed people. And that's what happened. Dia pergi hantar assassin. Jadi assassin bahasa Inggeris tu katanya datang dari perkataan hashishin. Hashishin ni adalah pembunuh upahan zaman dinasti Arab dulu. Jadi memang banyak hashishin. Hashishin ni memang dia ni dilatih macam ninja lah lebih kurang untuk pergi membunuh orang. Jadi dibayar, dihantarlah orang nak pergi bunuh Sayyidina Ali. Tapi yang nama Sayyidina Ali ni Masya Allah, sahabat zuhud, tinggal kat kemah, tak ada bodyguard, tawakal kepada Allah. Memang senanglah untuk pembunuh datang masuk. Kita berhenti azan dulu insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah orang yang sangat zuhud, sederhana, tidak ada bodyguard, tidak ada apa-apa, dan akhirnya berhasil untuk dibunuh oleh pembunuh di kalangan orang Khawarij. Akan tapi Sayyidina Muawiyah pula dia berada di Damaskus, suatu pusat pemerintahan dinasti Byzantium sebelum itu. Yang kita tahu di zaman Byzantium, selain daripada Konstantinopel, Al-Quds, Damaskus adalah merupakan salah satu pusat pemerintahan mereka di daerah yang dekat dengan Hijaz, yang telah dirampas dan diambil oleh umat Islam ketika terjadinya pembukaan kota Damaskus. Jadi di situ penuh dengan kusur. Kusur ni adalah castle yang ada di Damaskus. Dan tentulah pusat pemerintahan umat Islam pada waktu itu berada di castle tadi, yang akhirnya penjagaan dan juga bodyguard bagi Sayyidina Muawiyah ini banyak dan tidak mudah, dan akhirnya dia tidak berhasil untuk dibunuh. Apabila kematian dan kewafatan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka berpindahlah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang kita tahu pada waktu itu terjadilah iaitu penyerahan pemerintahan iaitu kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan akhirnya terbinalah dinasti yang dipanggil sebagai dinasti Umayyad, Bani Umayyad, sebelum Abbasid. Bani Umayyad pemerintah dia yang ada di Damaskus. Hadirin wal hadirah hafizahullah, ini adalah permulaan perpecahan akidah umat Islam, iaitu terjadinya golongan Khawarij, yang mana dia mengkafirkan sesama umat Islam. Mengkafirkan. Ini berarti urusan akidah. Akidah yang dipanggil dengan usulul akidah, yang ada menyebabkan seorang itu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia itu bukan kita kafirkan. Jadi tak semestinya kita terus hukum kafirkan dulu, kerana kita tak tahu isi hati dia, tuan-tuan dan puan. Lalu kita tahu ada di kalangan golongan dan pengikut Sayyidina Ali setelah itu, yang datang setelah Sayyidina Husain dan lainnya, lahir pula orang yang taqallu ni ghulbu, ekstrim di dalam mendewakan Ali, yang ada di kalangan mereka sampai menganggap bahawa Sayyidina Ali ini Tuhan, atau Sayyidina Ali ini dianggap sebagai, iaitu malaikat Jibril tersalah menurunkan wahyu. Patutnya turunkan kepada Sayyidina Ali, terturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan ini dipanggil dengan golongan Syiah. Dan Syiah ni jelas, akidah dia jelas. Ciri-ciri akidah dia pertama sekali, berarti dia mengkafirkan para sahabat. Seperti Muawiyah kafir, dia kafirkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bukti dia, saya pernah waktu di Maghribi, di rumah pelajar Indonesia, PPI kita panggil. Itu orang Indonesia selalu didatangi oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Iran. Didatangi, tapi mereka ahli sunnah lah yang dekat sini. Yang datang di Iran tu Syiah lah. Dia bawa buku free, buku Syiah ni, buku free dia letak kat situ. So budak-budak Indonesia letak kat paling atas sekali supaya susah orang nak ambil. Tapi saya kata begini atas lah, saya pergi ambil. Saya baca ada 2 jilid khusus mencaci maki Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu Syiah. Jadi tak boleh mudah-mudah nak tuduh orang Syiah, tak boleh. Kita hari ini cinta Rasul je, ni Syiah lah ni. Betul? Jangan mudah macam tu. Ini jadi guilty by association. Kalau masuk mahkamah ni, kenapa dia sesat? Sebab dia duduk sebelah orang yang sesat. Kalau macam tu saya naik bas duduk sebelah orang yang bukan Islam, terus kafir ke? Hari ini jadi macam tu, tuan-tuan dan puan. Jadi dia tak boleh bezakan mana Syiah, mana bukan Syiah. Hati-hati. Kita ni ustaz pun kadang-kadang tuduh ni guilty by association. Jadi namanya ad hominem. Kalau belajar law ni ad hominem, tak boleh. Jadi Syiah mereka sesat. Dan mazhab mereka jelas. Pertama, para sahabat kufur. Sahabat yang mana? Ialah sahabat
Muawiyah kufur, Sayyidina Abu Bakar kufur, Sayyidina Umar kufur, Sayyidina Uthman lagi kufur. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kerana pernah berperang dengan Ali dalam perang Jamal, berarti kufur. Mereka buat macam tu. Tiba-tiba hari ini ada orang nama bagi anak nama yang baik-baik, Abu Bakar ke, Umar ke, Aisyah ke pun dikafirkan. Hai, boleh. Ini hadir wal hadrat kita pun. Ini jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu dikafirkan oleh golongan Syiah. Fikih Syiah jelas. Mereka tidak pegang pada mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mereka tak pegang empat mazhab ini. Mazhab mereka adalah mazhab Ja'fari secara fiqh. Dan mazhab Ja'fari kita tahu dia membenarkan nikah mut'ah. Jadi ini adalah perbezaan usul dalam fiqh. Jadi di dalam ahli sunnah wal jamaah kita tahu bahawa zaman baginda SAW pernah dilakukan nikah mut'ah, dibenarkan, lalu diharamkan, lalu dibenarkan, lalu diharamkan dan haram secara mutlak. Ini dipanggil nasikh wal mansukh. Hukum ni ada yang ditetapkan lalu dibatalkan, ditetapkan lalu dibatalkan. Golongan Syiah tak pakai ini. Dia kata boleh melakukan mut'ah, mereka menghalalkan mut'ah, tapi anak-anak perempuan mereka tak boleh mut'ah. Ini pelik dah. Ini Ja'fariyah, iaitu mazhab Ja'fari. Maka kita ahli sunnah dalam bab ini kita tak kafirkan mereka, kita kata sesat. Tapi ada di kalangan golongan Syiah yang jatuh dalam kekufuran. Rawafid yang sampai mengatakan bahawa Tuhan bertempat pada Ali, itu kufur lah. Atau kita kata, atau dia menafikan kenabian Nabi Muhammad SAW, seolah-olah malaikat Jibril salah meletak wahyu, diletakkannya pada Muhammad bukan pada Ali. Ini juga boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Jadi berarti Syiah sesat, tapi bukan termasuk kufur. Kita tidak kafirkan secara umumnya. Kalau detail dia itu tergantunglah masuk ke mahkamah macam mana dalam menentukannya. Hadirin wal hadirat afizakumullah. Ini perpecahan. Masuk zaman Wasil bin Atha, terjadi lagi perpecahan, yaitu zaman Hasan al-Basri. Dan ketika zaman Hasan al-Basri ada seorang murid bernama Wasil bin Atha. Hasan al-Basri ini salah seorang para tabi'in. Salah seorang tabi'in. Tabi'in ini ialah bukan sahabat yang bertemu dengan para sahabat. Jadi tabi'in Hasan al-Basri, kita tahu nama dia Masya Allah, seorang ulama yang hebat. Dia akui kesolehannya, mengumpulkan berbagai ilmu, kita akui kealimannya. Akan tapi dia memiliki murid Wasil bin Atha yang keluar daripada pengajian Hasan al-Basri, dan dia i'tazal dan duduk di tepi masjid. Berbeza dengan yang lain. Sebab itu dipanggil dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah terkenal dengan usulul khamsah, iaitu 5 akidah usul yang mereka pegang. Salah satunya mereka mengatakan wajib bagi Allah berlaku adil. Wajib dalam arti kalau ada orang yang soleh, solat 5 waktu, Allah tak boleh masukkan dia dalam api neraka. Dia kena masuk syurga. Wajib bagi Allah masuk dalam syurga. Kalau ada orang yang buat maksiat, Allah tak boleh masukkan dalam syurga. Dia kena diazab masuk dalam api neraka. Ini berarti Allah berkewajipan, seolah-olah dia pula nak judge Allah. Padahal Allah SWT fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Wajib ke bagi Allah untuk mengazab atau memasukkan orang, memberi nikmat? Allah memasukkan hambanya ke dalam syurga kerana rahmat, memasukkan hambanya ke dalam api neraka kerana keadilannya. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan Mu'tazilah. Dan mereka punya manhaj adalah tafdilul aqli ala nas, mendahulukan akal terhadap nas. Isu lain yang mereka terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah juga jelas, iaitu apa? Mereka menafikan Allah SWT dapat dilihat di akhirat kelak. Mereka kata la tudrikuhul absar, iaitu absar tu penglihatan tidak dapat mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat melihat Allah. Padahal kita tahu dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah
Wajah mereka orang mukmin itu pada hari kiamat nanti, iaitu di syurga, adalah nadirah, berseri-seri. Ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, nadiratun, mereka sama melihatnya. Sebab itu kita kata di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah SWT harus dilihat di akhirat kelak bagi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah SWT. Dan itu merupakan nikmat yang sebaik-baik nikmat. Kita pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita juga memahami nusus-nusus tadi sesuai dengan porsinya, iaitu proporsional. Maksud proporsional iaitu tempatnya. Mana yang kita gunakan akal, kita guna akal. Mana yang kita tidak gunakan akal, kita beriman, kita beriman. Adanya sirat di akhirat kelak, titian sirat. Logik ke tak logik, itu bukan akal menentukan. Allah kata dah ada sirat. Sirat ada dulu. Adanya mizan. Tak payah guna akal lah. Kita pegang pada nas. Adanya mizan. Kita iman adanya mizan. Adanya azab kubur. Kita iman adanya azab kubur. Ada nikmat kubur. Kita beriman dengan adanya nikmat kubur. Adanya padang mahsyar. Kita beriman dengan padang mahsyar. Ada hari kebangkitan. Bila mati semua ni nanti dibangkitkan kembali. Dihidupkan kembali. Kita pun tumbuh hidup balik. Kita beriman dengan apa yang telah dikhabarkan. Akal ke tak akal kita letak sebelah, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita pegang adalah nas. Tak masuk akal, itu bukan urusan. Betul? Ini adalah masalah akidah, usul akidah. Nas telah sampai, kita iman. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan penutup para rasul. Kita iman. Dia melakukan Isra wal Mi'raj dengan jasadnya. Kita iman, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kita iman. Isra wal Mi'raj, kita iman. Nah, ini dengan jasad. Golongan Mu'tazilah tak. Mu'tazilah dia kata Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj secara mimpi sahaja, bukan jasad. Sebab apa? Tak logik. Hari ini wujud golongan yang menggunakan akal. Menggunakan akal yang mereka yang cetek. Semua, ni tak logik. Oh, ni cerita karut. Oh, ini apa? Akhirnya berbagai irhas, berbagai mukjizat, berbagai khabar yang sadiq menceritakan tentang khawarikul adah, perkara yang mencari-cari adat, didustakan oleh mereka. Sebab nampak tak logik. Keagungan Nabi Muhammad SAW dianggap biasa, manusia biasa, tak payah nak lebih-lebih cerita Nabi. Sebab logik, takut sangat, takut nanti kita tuhankan Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Yang meriwayatkan khabar-khabar tersebut siapa? Al-Imam Qadi Iyad, abad ke-6 Hijri, adalah kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ada tak Imam Qadi Iyad dan yang datang setelahnya yang membaca kitab Asy-Syifa menuhankan Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Semua iman bahawa Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Semua iman bahawa dia sebaik-baik makhluk. Makhluk, bukan Tuhan. Kita puji Nabi Muhammad SAW, kita tak anggap dia anak Tuhan. Kita tak anggap dia Tuhan. Kita anggap dia Nabi. Dia Rasul, dia makhluk, dia mulia. Kerana kita dah tertanam dalam akidah kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa baginda Nabi, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Apabila syahadah ini kita dah lekat dan ikat di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam akidah kita, kita dah letakkan perkara tersebut, maka jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Tak adalah istilah ada umat Islam hari ini menuhankan Nabi Muhammad, tak ada. Tapi justru golongan Mu'tazilah ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah kerana ada di kalangan, ada dari perkara yang mutawatir. Mutawatir ni apa? Hadis ataupun khabar yang jumlah meriwayatkannya itu sangat banyak sehingga tidak mungkin terjadi pendustaan.
mengkhabarkan seperti kisah Isra wal Mi'raj, itu pun mereka dustakan. Mereka dustakan. Dan mereka kata Isra Mi'raj itu bukan Nabi jasadnya yang naik ke atas untuk Isra wal Mi'raj, akan tapi hanya melalui mimpi. Ini menyebabkan, salah satu penyebab mereka itu sesat, tuan-tuan. Nah, ini Mu'tazilah, kerana terlalu nak guna akal. Sebab tu urusan akidah ni kita tak boleh demokrasi. Demokrasi tu maksud dia apa? Nak menentukan betul atau salah meletakkan kepada public perception. Boleh tak? Akidah mana yang betul, kita voting. Mana yang vote, itu yang betul. Menang voting. Tak, penilaian akidah perlu berlandaskan manhaj ilmu, betul ke tidak? Ilmu berarti yang boleh menilai kena ulama. Sebab ada perbahasan akidah memerlukan kepada kajian yang mendalam, bahasa Arab yang tinggi. Kalau bahasa Arab pun tak reti, buka terjemahan. Lepas tu ada tergamak nak sesatkan orang, nak kafirkan orang. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Hatta di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Izzuddin bin Abdissalam, dia melarang umat Islam mengkafirkan mana-mana ahli bid'ah. Hatta Mujassimah. Mujassimah ni orang yang menjisimkan Allah. Tu dia kata, tunggu dulu. Tersalah dalam takwil tidak menyebabkan dia itu kufur. Kita jangan kafirkan dia. Sampai macam tu. Hati-hatinya Izzuddin bin Abdissalam. Al-Imam Al-Ghazali apa dia kata? Tersalah mengkafirkan satu orang Islam lebih berat daripada tersalah mengislamkan 1000 orang kafir. Maksud dia apa? Ada 1000 orang kafir di sisi Allah. Kita tersalah, kita anggap dia itu Muslim. Ini lebih ringan daripada ada satu orang Islam di sisi Allah, kita tuduh dia kafir. Ini Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu Mu'tazilah sampai macam tu salah pun ulama masih hati-hati jaga mulut daripada kafirkan orang. Ini. Jadi kalau kita dah tahu perkara ini, tuan-tuan dan puan, kita nak berbicara tentang sulbil maudhu'. Sulbil maudhu' ni apa? Inti daripada perbahasan kita tentang cinta Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali, di dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kita ucapkan di dalam solat kita 5 kali, 5 kali tambah selain daripada tahiyat ula dan tahiyat akhir kan, tahiyat awal dan tahiyat akhir, berarti 2 lah tergantung waktu solat dia macam mana. Ada yang solat subuh, ada 1 tahiyat je lah maksud dia. Yang kita ucapkan syahadah tadi dalam 5 waktu solat kita. Al-Imam As-Sanusi rahimahullah meletakkan akidah bahawa kita beriman sesungguhnya para anbiya dan para rasul ada 4 sifat wajib. Ada 3 tapi ditambah oleh ulama menjadi 4. Memiliki sifat siddiq. Apakah siddiq itu? Iaitu mereka benar, tidak akan berdusta sama sekali. Amanah, mereka tidak akan melakukan apa-apa dosa atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada haram, sama ada makruh maupun khilaful aula. Berarti mereka tidak akan buat dosa lah. Walaupun dosa yang kecil yang tidak khisah, tidak menjatuhkan derajatnya, juga mereka terjaga. Ini yang dimaksud dengan sifat amanah. Kerana ada hari ini golongan dia pakai baju Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata dia Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana akidah Ahli Sunnah kita Asy'ariyah Maturidiyah yang telah saya sebutkan itu. Tapi tiba-tiba dia kata Nabi ini
boleh buat dosa kecil yang tidak khissah, tidak mencacatkan derajat kenabian. Kalau khilaf, kita akui itu khilaf di kalangan ulama, tak ada masalah. Tapi siapa yang kata tak boleh, ini sesat, ini tak betul, ini wajib kita rod, itu tak boleh. Tidak memahami perbahasan khilafiyah di dalam akidah. Mereka terekstrim dalam bab ini. Ini hati-hati dalam bab ini. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita iman bahawa para nabi dan rasul tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, sama ada haram ataupun makruh maupun khilaf aula. Khilaf aula ni berarti lawan daripada yang utama. Lalu Ustaz, macam mana dengan firman Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan hadis, ayat itu kan diturun kepada Nabi Muhammad SAW ketika datang salah seorang sahabat, dia itu buta. Dia buta, datang, baginda tengah berdakwah kepada pembesar Quraisy untuk dia orang masuk Islam. Pada waktu itu penting ni demi dakwah Islam. Datang orang buta ni duduk kat sebelah Nabi, minta dibacakan sedikit ayat Al-Quran. Nabi abasa, biarkan dia, watawalla, dan berpaling menghadap kepada kafir Quraisy pada waktu itu kerana dakwah, tujuan dia baik. Itu sahaja. Ditegur oleh Allah, abasa watawalla an ja'ahu a'ma, ketika datang orang yang buta tadi. Teguran daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terus turun ayat tersebut. Ini macam mana Ustaz? Berarti Nabi Muhammad tu berdosa. Itu nama dia hikmatul tashri', litashri'. Bukan kerana dosa, itu kerana turun ke ayat tersebut untuk menjadi tasyariat. Bahawa walaupun orang buta kita tak boleh remehkan, kita kena bagi hak dia. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Untuk syariat baginda SAW, kenapa minum berdiri? Nak bagi tahu kat para sahabat, pada umat Islam, kalau minum tu kena duduk lah, tak boleh diri. Tapi bila berdiri tak adalah haram, makruh lah hukum dia. Ini syariat. Itu dia amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Jadi ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini disampaikan kepada para sahabat dan daripada para umat. Itu nama dia tabligh. Kalau mereka tidak sampaikan, nescaya mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Kan Allah melarang untuk kitmanul ilmi, menyimpan ilmu. So kena sampaikanlah, sampaikan tuan-tuan. Faham kan tuan-tuan ni? Itu adalah akidah yang kita pegang. Yang keempat, fatonah ditambah oleh para ulama. Tapi Imam Sanusi tak sebut, tapi boleh difaham dari bahagian daripada tabligh. Yang namanya para nabi dan rasul mestilah yang cerdik, bukanlah yang idiot. Mesti orang-orang yang cerdik, pandai. Begitu baginda sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia negosiasi dengan orang yang bukan Islam, dengan kafir Quraisy dan lain-lain. Ini dia hadirin wal hadirat. Ini iman yang kita pegang. Termasuk daripada akidah kita tentang cinta Rasul, wajib kita iman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Tidak ada yang lebih baik derajatnya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat, pilihan umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan benda kecil, tuan-tuan. Ini benda besar. Maka ini kena tanamkan dalam hati. Jangan pula hari ini nak remeh, nak letak Nabi Muhammad ni macam manusia biasa, tak ada keistimewaan langsung. Kecuali dia dapat wahyu. Dapat wahyu macam mana? Boleh tak kita buat macam tu? Na'udzubillahi min zalim. Para ulama dulu ni tak cerita. Imam Qadi Iyad, Al-Qadi Iyad, salah seorang ulama besar di Maghribi. Dia hidup di mana? Dia lahir di sekta. Sekta ni, bandar ni hari ini pun 50% Islam, 50% Kristian Katolik. Tapi majoriti dah tak Katolik dah kot. Sebab orang Eropah ni dah banyak yang ateis hari ini.
Pergi ke Andalusia, gereja-gereja kosong, itu sebenarnya masjid. Dirampas oleh kerajaan Katolik ketika peperangan Reconquista. Tapi itu pun gereja dia jadi kosong. Umat Islam nak beli gereja tu, nak balikkan jadi masjid pun tak boleh. Kalau di Granada tu kita ada 2 masjid je. Padahal gereja tu semua tu dulu masjid. Nak kaburkan yang pernah pergi Granada. Gereja-gereja tu dulu semua tu masjid. Kita nak beli balik pun dah tak boleh. So kita terpaksa beli tanah dengan orang kaya ni. Beli tanah menyeberangi Granada, Al-Hamra tu. Kan? Al-Hamra tu dah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia, bahasa Arab dia Al-Hamra, merah. Dia the red citadel. Lebih kurang macam tu. Beli, nak cat warna coklat pun tak boleh. Kena cat warna putih, tak boleh cat warna putih. Pasang micro speaker pun tak boleh dah azan. Akhirnya kita cari muazzin yang suara dia kuat, naik atas tu azan. Pakai suara je. Tuan-tuan banyak dia pergi Andalusia. Betul, kena visit. Sebab apa? Itu dulu negeri Islam. Sekarang umat Islam semakin banyak di situ. Orang dah mula balik-balik ke Islam. Saya pergi ada satu zawiyah ni. Satu zawiyah tu dibeli oleh orang kaya, masuk Islam. Keluarga dia masuk Islam. Dulu dah Islam, jadi Kristian, masuk Islam balik. Zaman dulu ni. Kan? Zaman Andalusia. Jadi sekarang dia Islam balik. So dijadikan zawiyah di situ. Jadi di situ dibeli banyak, berbondong-bondong orang dah mula masuk Islam. Nak kabarkannya, Imam Qadhi Iyad di Bandar Septan, di zaman dia, orang Kristian ni bribing. Dia bribe budak-budak kecil. Dia bagi hadiah, dia bagi apa? Supaya anak-anak Islam ini dengar cerita kehebatan Nabi Isa AS di sisi mereka anak Tuhan. Diajarkan bahawa Jesus ini adalah Son of God. Jesus ni will make salvation, akan menyelamatkan kau semua. Kau tak payah solat, kau boleh minum khamar, kau boleh makan babi, ya semua ni kan. Tapi kau akan masuk syurga, paradise. Why? Because of the love of Jesus Christ. Contoh dia. Mula budak-budak Muslim zaman dulu ni, tahun 600 Hijriah, sebelum 600 Hijriah, abad ke-6 Hijriah, mula murtad kerana tidak mengenal Nabi Muhammad. Tidak mengenal Nabi Muhammad ini afdalul khalqillah. Mereka hanya kenal siapa tuan-tuan. Waktu itu dikenalkan dengan Jesus Christ pada waktu itu. Maka Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad, dia karang kita Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Asy-Syifa ni bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia apa? Ubat untuk menerangkan, mengenalkan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kat Malaysia tak pernah dengar kitab ni. Kalau nak cerita, nak khabar dulu tu, masjid-masjid baca kitab ni. Bukan kat Malaysia lah, di negara Arab semua. Kerana di Malaysia, di Nusantara, kita ada kitab selawat yang hebat, Dalailul Khairat. Ini perisai kita, Dalailul Khairat, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Tokku Melaka. Jadi cerita kitab Dalailul Khairat atau kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa ini menceritakan riwayat kisah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mula sebelum kelahiran, tanda-tanda kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sampai dia membesar dalam kecil ini. Irhas kita panggil. Irhas ini adalah perkara-perkara yang mencari adat yang berlaku kepada baginda sebagai tanda kebesaran baginda sebelum baginda ini menjadi nabi. Ini irhas. Diriwayatkan dalam itu dengan berbagai riwayat, naik sampai besar, sampai jadi nabi, sampai ialah perjuangannya sampai kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan perbahasan hukum orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya? Diriwayatkan di situ. Yang mana seseorang apabila meletakkan kadar yang menghina Nabi Muhammad SAW walau sedikit, faqad kafar, maka dia boleh jatuh ke kufuran. Ini kita kena hati-hati. Jaga mulut kita.
Untuk meletakkan balik budak-budak Muslim yang kena bribe tadi tu, biar dia kembali kenal Nabi Muhammad, dia cinta Nabi Muhammad. Kita pula hari ni duk susah-susah. Bila kita masuk bulan Rabiul Awal, ni dah Rabiul Akhir, kita tujuan kita apa? Nak sampaikan mesej kepada anak-anak kita, sampaikan pesan kepada cucu-cucu kita. Kenal siapa Nabi Muhammad tak? Apa keistimewaan? Jangan kita anggap dia manusia biasa. Ya, dalam Al-Quran kata innamal bashar, betul. Dia hanya manusia yuha yang diberi wahyu, betul. Tapi yuha tu bukan benda biasa. Diberi wahyu ni ada banyak benda keistimewaan dia. Nabi kot, tuan-tuan. Bukan manusia biasa. Dia diberi mukjizat. Dia beri mukjizat ni perkara mencari adat. Irhas, tanda kenabian sebelum menjadi nabi. Diberi perkara tersebut. Ada wahyu dia. Nah, kita tahu iman tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita faham tak benda tu? Kita pegang tak perkara itu? Lalu untuk apa? Untuk kita cinta Nabi Muhammad SAW. Almar'u ma'aman ahabahu, itu hadis Nabi itu. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Saya nak tanya, kalau kita tak cinta Nabi, anak-anak kita tak cinta Nabi, dia cinta siapa? Hari ini orang lebih suka cinta all those figure. Figura-figura yang ada itu lebih mereka kagumi, mereka ni kecintai daripada Nabi Muhammad. Macam mana? Tujuan kita baca riwayat ini. Kita baca kitab Asy-Syifa, kita baca kitab Nurul Yakin, kita baca Barzanji, kita baca Burdah, kita baca Maulid Daibai. Itu semua tujuan dia apa? Untuk kita tanamkan di dalam hati kita kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak, tuan-tuan? Ini tugas kita. Akidah kita, ini akidah kita. Kita wajib cinta Nabi Muhammad SAW. Dia adalah afdalu khalqillah. Kalau ada yang kata tak, Nabi Muhammad ini tidak, derajat dia tidak tinggi, mungkin ada orang boleh lebih tinggi dari dia, ini boleh sesat. Sebab apa? Melanggar akidah. Sesat kan? Afdalul khalqillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah SWT meletakkan derajat yang tinggi. Cinta Rasul. Akidah cinta Rasul, part of akidah. Ada di dalam perbahasan cinta Rasul yang ia bukan menjadi akidah, tapi fadail, dengan tujuan untuk benda yang bersifat akidah, iaitu cinta Nabi tadi. Fadail ini ulama kata la yajuzu at-tashdidu fihi. Tidak boleh kita terlalu tasyaddud, overreact sampai menyesatkan orang yang berpegang pada perkara tersebut. Apakah dia? Perkara-perkara yang bukan urusan akidah. Contohnya di dalam kita membahas keistimewaan, kita panggil khasa'is. Jadi Al-Imam As-Suyuti dia ada kitab, nama kitab dia Al-Khasa'is Al-Kubra. Itu nama kitab dia. Maksud dia apa? Khasa'is ni keistimewaan yang agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan. Dalam kitab ini diriwayatkan banyak riwayat. Adalah yang sahih, adalah yang dhaif. Dhaif itu berarti lemah. Yelah, adalah lemah. Benda yang lemah, yang hadis yang lemah ni bukanlah kita tolak sepenuhnya. Kerana ulama dah kata hadis dhaif ini kita pakai untuk fadailul a'mal. Fadail tu apa? Keistimewaan je lah, benda-benda fadilah-fadilah. Contoh dia apa? Perbahasan tentang keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang khas, dia mungkin tidak sahih. Diriwayatkan oleh ulama bukan sebagai akidah, tapi sebagai fadail sahaja.
Contoh paling mudah adalah iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi moderator bila dia kata, saya teringat kau. Dan ni saya masukkan last daripada ceramah saya pada malam hari ini. Dia kata, iaitu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menerangi, memberi cahaya hidayah. Ya, Nabi Muhammad ni sebagai cahaya hidayah. Di dalam konteks ilmu tasawuf dipanggil dengan Nur Muhammad. Perbahasan Nur Muhammad ini banyak orang keliru. Dia ingat ada orang yang tasyaddud dalam mengingkarinya. Siapa percaya Nur Muhammad jatuh kufur. Ada yang kata tak kufur tapi sesat. Ini adalah ajaran Syiah. Ini adalah semua dituduh. Padahal perbahasan Nur Muhammad ini bukan baru. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab dia dah singgung tentang Nur Muhammad. Awal kejadian. Dia dah bahas dah. Ulama yang datang setelahnya menyebutkan perkara ini. Al-Imam Al-Qastalani menyebut dalam kitab Al-Mawahid Al-Laduniyah. Imam Az-Zarqani menyebut dalam kitab Syarh Hasyiah. Dan banyak ulama yang datang lain. Ulama-ulama besar Nusantara, Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Al-Imam Nawawi Al-Jawi dan lain semua menyebutnya. Tapi ia bukan akidah. Dalam arti, Ustaz, mana dalil Nur Muhammad? Hadis Jabir itu hadis yang palsu, kita tak boleh pegang. Okey, betul hadis Jabir kita tolak kerana dia hadis yang palsu. Tapi apakah ia semata-mata berdiri pada hadis Jabir? Ada sebuah hadis sahih Imam Tirmizi meriwayatkan, iaitu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata wajabat lakan nubuwah ya Muhammad?" Sejak bilakah engkau ini menjadi nabi ya Muhammad? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nabiyyan wa adamu baina ruhi wal jasadi." Aku ni dah jadi nabi sejak antara Nabi Adam itu masih antara roh dan jasad. Nah, ini dia hadir wal hadir hafizahullah. Jadi Nabi Muhammad masih antara roh dan jasad. Nabi Adam masih antara roh dan jasad. Nabi Muhammad SAW sudah memiliki atau berada pada derajat kenabian. Kalau dia dah taqaddum fin nubuwati, terawal kenabian dia itu lebih dahulu daripada Nabi Adam diciptakan, berarti menunjukkan dia itu memang sangat-sangat awal lah, betul ke tidak? Dan pada waktu itu kita tahu Nabi Muhammad bukan dalam berbentuk jasad. Sebab itu dipanggil dengan Nur Muhammad. Nur ini bukan dengan cahaya lampu daun, bukan. Nur Muhammad itu diertikan sebagai apa tuan-tuan dan puan? Iaitu hakikat kenabian Nabi Muhammad itu. Awal, kalau tidak laula Muhammad lama khalaqtuka ya Adam, itu yang dimaksud. Dalam satu lagi hadis yang ada yang dhaifkan, ada yang palsukan, tapi disahihkan, bukan disahihkan, dihasankan oleh beberapa ulama. Dianggap dhaif lah, dhaif, tapi boleh dipakai. Ada yang kata tak, okey boleh pakai, kita naik derajat dia sebagai hasan kerana ada syawahid yang lain. Iaitu menerangkan kalau bukan kerana-Mu wahai Muhammad, aku iaitu Allah SWT tidak akan menciptakan alam ini, tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Itu dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari sini meletakkan ketinggian keagungan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita akui Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad makhluk Allah. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan. Lam yalid wa lam yulad, jelas dah, itu akidah kita pegang. Tapi masalah perbahasan Nur Muhammad ini, dia bukan isu akidah, dia fadail, meletakkan ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud oleh di kalangan umat Islam. Jadi atas dasar ini hadirin wal hadir hafizahullah, bila kita berbicara akidah dalam cinta Rasul, yang dimaksud dengan akidah di sini yang tak boleh diperjualbelikan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahil bagi rasul,
sifat harus bagi Rasul bersifat dengan sifat basyariah. Dan kita tahu bahawa dia adalah afdalu khalqillah, dia sebaik-baik makhluk. Dia itu juga uswatun hasanah untuk kita mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah, tapi kita kena buat. Cuba mencontohi akhlak baginda. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kalau ini sudah jelas, saya mengusulkan, mencadangkan kepada pihak Surau Al-Ansar dan juga surau-surau lain dan juga masjid pada Tun Musin Ud untuk meletakkan salah satu daripada manifesto, bukan manifesto menang politik ni, manifesto masjid untuk mendakwah kepada masyarakat di dalam masjid ini supaya mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu tok nenek kita dah ada Barzanji, dah ada Maulid Daibai, nenek-nenek kita, anti-anti kita, mak-mak kita dulu selalu berdendang membaca Barzanji, kisah Nabi Muhammad SAW, keagungannya diratib dalam lidah mereka, ditalkin kepada anak-anak dan cucu mereka. Hari ini saya tahu kita dah mula meninggalkan tradisi ini. Mungkin kerana kita duduk di bandar Kuala Lumpur, semua pergi kerja, weekend penat nak rest. Betul? Ambillah waktu sekejap, muslimat-muslimat, helmi-helmi ni, muslimat-muslimat ni, kaum Hawa, untuk adakan persamaan perjumpaan ibu-ibu duduk baca balik Barzanji itu, baca balik kisah-kisah. Kalau tak nak Barzanji, dah ini zaman dulu-dulu lagu dah tak sezaman Ustaz, tukar. Baca sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab-kitab sirah. Di gelirengmu tu ditulis Ustaz Muhadi Jul keistimewaan Nabi Muhammad. Bacalah tu pun tak apa. Renungkan satu, cari ustazah, baca. Supaya cinta kita kepada Nabi Muhammad itu terlekat. Kita ajarkan anak dan cucu kita. Yang pakcik-pakcik, angkel-angkel, datuk-datuk, tan-sri, datuk sri, kita kena ingat, walaupun busy-busy kita tidak bukan adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tetap kena ada riwayat tersebut. Kita kenal Nabi Muhammad SAW supaya ia lekat dalam hati kita dan kepada anak-anak kita. InsyaAllah ana aktafi bihadzal qadar. Saya cukupkan pengajian saya sampai sini. Kalau segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.